Khususnya kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.3 menerangkan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk papan tanda berlampu. Okey, dalam SP ni murid-murid perlu kenali bahan tu. Bahan dan alatan perlu kenal dan tahu fungsi dia. Okey, kita tengok satu persatu. Jom, kita mula. Okey, yang pertama kita tengok pada peralatan pisau motong akrilik yang biasanya kita gunakan untuk motong akrilik secara manual. Yang kedua, mesin pemotong cut off untuk motong tiup keluli. Pembaris keluli mendapat ukuran yang tepat. Sesuku L untuk mengukur ketepatan sudut. Kita ada jigsaw untuk motong secara mesin lah. Yang tadi manual kan, ini mesin. Okey, yang keenam tu mesin kimpalan MIG untuk kita mengimpal kerangka papan berlampu tu nanti. Yang ketujuh, mesin pencanai ataupun biasanya kita sebut grinder untuk membuat kemasan pada penyambungan tiup selepas kita kimpal. Okey, yang ke-8 kita ada welding shield untuk kesempatan untuk tutup muka kita lah daripada kena kesan percikan api cahaya yang kuat tu. Kemudian yang 9 tu ada magnet kimpalan pelbagai sudut memudahkan kimpalan. Sekarang ni kita boleh pakai magnet tu untuk kita letak. Okey. Untuk petak besi kan. Kotak dulu kena pegang. Jadi lebih mudah lah. Memudahkan. Okay. Alright. Memudahkan kerja. Okey, kita ada pita mengukur untuk mengukur nombor 11 tu tukur penyerpih. Bila kita dah welding tu, kita dah kimpal kan ada kesan-kesan yang timbul-timbul tu kan. Jadi kita kena ketuk lah. Kita kena buang kesan-kesan tu. Baiklah. Kemudian yang 12 tu reverter untuk kita melekatkan. Okey, kita pergi pada senarai bahan. Okey, kita ada akrilik, ada pelbagai warna akrilik kat situ. Sebagai panel hadapan atau sisi. Kemudian kita ada tiup keluli untuk membina papan tanda, untuk membina kerangka papan tanda berlampu itu. Okay, kemudian kita ada yang ketiga, kepingan aluminium untuk panel kerangka untuk papan tanda. Maksudnya kita akan guna kepingan aluminium untuk kita tutup bahagian kiri kanan dan belakang tu nanti. Okey, seterusnya kita ada polikarbonat. Okey, kat sini pun ada polikarbonat okay, untuk panel hadapan papan tanda. Yang kelima, papan lapis untuk panel sisi dan belakang pun boleh. Yang keenam, kita ada wire digunakan untuk menyambung wire teras pada lampu. Seterusnya kita ada wire plug 3 pin digunakan untuk penyambungan wire teras. Yang ke-8, lampu LED dan klip. Okey, lampu LED yang kita tunjuk dalam kutek tu adalah contoh. Kalau lepas ni kalau murid ataupun guru nak guna jenis lampu yang lain tapi LED boleh asalkan dia lampu LED. LED. Ya. Okay. Kemudian yang ke-9 adalah wire teras disambungkan kepada plug 3 pin tadi. Disambung kat sinilah. Okey, bahan lagi kita ada pelekat vanil luksina atau legap untuk hasilkan imej atau hurufan. Bingkai aluminium untuk dipasang pada untuk dipasang sebagai bingkai kita pasang pada kerangka itulah. Kemudian yang ke-12 kita ada cat semburan tin untuk kita cat kerangka untuk mengelakkan cat tu untuk mengelakkan kerangka dari berkarat. Okey, ada bahan lagi di sini. Kita ada foam pita dua muka untuk lekatkan tapak lampu LED. Kita nak lekatkan lampu nanti kita gunakan pita foam tadi. Kemudian skru benam. Skru benam ni special sikit lah sebab kita boleh pakai skru tu, kita letak pada kerangka dengan bingkai, kita letak, kita terus skru je. Kita tak payah nak lubangkan dulu sebab skru benam ni dia boleh terus masuk ke dalam tiup tu, tiup keluli. Okey, 15 ada pop rivet untuk mengikat bahan tadi yang kita gunakan rivet tadi, alat merivet tadi. Ini dia punya bahan dia. Yang ke-16, penyangkut papan tanda digunakan semasa pemasangan. Jadi kita akan pasang ni di bahagian atas atau tepi. Tengok setakat macam mana kita nak cara kita nak gantung dia. Nak atas ke nak tepi ke boleh. Jangan bawah pula tak boleh lah, bawah tak boleh lah kan. Atas atau kiri kanan. Baik cikgu, sebelum diteruskan Irfan ada satu soalan mula cikgu. Ya. Okey, soalan Irfan. Tadi cikgu dah ceritakan mengenai bahan, alatan kan ada banyak bahan dan juga ada banyak alatan. Jadi bagaimana untuk kita bezakan antara dua itu? Alatan dan juga bahan. Biasanya yang cikgu dapat kenal pastilah bila peperiksaan ujian ramai murid membuat kesilapan kat situ. Kesilapan tu sangat yang mudahlah. Okay. Jadi cikgu nak terangkan ini supaya murid-murid ingat betul-betul, fahamkan betul-betul macam mana kita nak bezakan bahan dengan alatan. Okey, kita tengok pada bahan dulu. Bahan itu ialah bahan barang-barang yang kita guna dan dia akan habis. Maksudnya kalau
papan tanda lampu tadi kan. Kita ambil lampu LED, kita pasang. Kita dah gunakan dah. Betul. Tu bahan. Boleh tak kita ambil sekali lagi untuk pasang tempat lain? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Untuk alatan pula, macam screwdriver pemutar skru kan. Okey. Jadi kita ambil pemutar skru tu, kita putarkan skru, kita nak pasang skru. Lepas kita pasang skru agak-agak, alat tu habis tak? Ke boleh pakai lagi? Boleh. Dan lagi sampailah dia rosak. Sampai rosak. Okey. Maksudnya selagi dia tak rosak, alat tu masih boleh dipakai berulang kali. Itulah bezanya antara alatan dan bahan. Baik. Dan betul-betul. Baiklah, terima kasih Cikgu. Irfan sudah faham sekarang ni kalau kita nak bezakan bahan dan juga alatan. Kalau bahan ni maknanya kita pakai dan kita akan habiskan dan tak boleh pakai banyak kali. Untuk alatan pula kita akan gunakan untuk membantu kita menyiapkan papan tanda berlampu untuk jangka masa yang lebih lama. Contoh dekat sini Cikgu, kita ada pisau pemotong akrilik. Yang betul. Ini adalah alatan. Betul. Sebab kita akan guna berulang kali. Okey, ini adalah alatan pisau pemotong akrilik yang boleh kita gunakan untuk masa yang lama kan. Yang ini kita boleh gunakan banyak kali. Contohnya lagi Cikgu, kita ada apa lagi di sini? Kita ada ini Cikgu. Pengikir. Pengikir ni pun boleh kita gunakan banyak kali sebab itulah dia berada dalam kategori alatan juga. Bagaimana dengan ni Cikgu? Papan akrilik ni. Yang ini, okey, bagi Irfan teka dulu Okey, Irfan nak teka. Ini adalah dalam kategori bahan. Okey, betul Irfan. Okey. Pandai pun. Yang sebelah kanan sana kita ada polikarbonat Cikgu ya? Polikarbonat. Polikarbonat ni pun mestilah dalam kategori bahan sebab kita akan gunakan dan kita akan habiskan dalam penyiapan kita dalam papan tanda berlampu. Baiklah Cikgu, terima kasih atas penjelasan. Apa kita teruskan pula dengan agenda yang seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, kita dah tunjuk semua alat bahan dan sekarang ni kita nak uji. Kita tanya Irfan lah kan? Okey. Okey Irfan, kita tengok soalan Rajah 2 yang bawah tu, Rajah 2 menunjukkan sebahagian alatan dan bahan yang digunakan bagi menghasilkan papan tanda berlampu LED. Okey, berdasarkan Rajah 2 ni, tandakan A untuk alatan dan B untuk bahan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, Irfan jemput. Okey, Irfan kena cuba dan Irfan nak ajak semua rakan-rakan yang berada di rumah untuk sama-sama kita cuba jawab soalan ini. Okey, jom kita teruskan dengan yang pertama. Kalau gambar pertama tu adalah gambar wayar Cikgu Dan gambar wayar ni dalam kategori B. Okey, kita letak dulu B. Okey. Kita letak B. Keluar pula. Okey, boleh. Okey, itu B. Yang kedua, kalau kita melihat itu adalah gambar pita pengukur dan ia berada dalam kategori A untuk alatan. Okey, kita bagi A di sini. Kalau yang ketiga bagaimana pula? Alatan ke bahan? Okey, itu adalah lampu Cikgu lampu semestinya dalam kategori bahan. Okey. Irfan tak pasti betul ke tidak, kita akan tengok jawapan Cikgu kejap lagi. Dan yang terakhir tu gambarnya adalah sesiku L Cikgu Sesiku L ini Irfan akan letak dalam kategori alatan sebab kita boleh guna banyak kali untuk mengukur. Okey. Okey, mana Cikgu? Okey, kita tengok tengok jawapan dia. Okey, betul B. Bahan berdua pun alatan betul. 3 betul. Bahan. Okey, yang keempat. Okey, betul Irfan. Irfan dapat full mark ni. 4/4. 4/4. Terima kalau kasih. Kita per 100 ni 100% ni Irfan. 100% Alhamdulillah. Okey. Irfan pun silakan Cikgu. Okey, sebenarnya dalam alatan dan bahan ni murid perlu kenal pasti. Bukan just ambil, cuma ambil dan guna tapi tak tahu pun benda apa. Kena tahu. Dan satu lagi yang biasa kita dengar kan, mungkin alat-alat ni macam sesiku L mungkin ada bahasa lain yang digunakan kan. Jadi kita kena ambil istilah yang betul sebab kita nak jawab peperiksaan nanti. Okey, dan kita perlu tahu dia punya apa? Dia punya kegunaan. Selain daripada kita dapat bezakan yang mana satu alat, mana satu
bahan. Jadi Irfan jawab tadi memang excellent Irfan. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, sementara tu cikgu, sebelum kita nak berhenti berehat, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit fungsi-fungsi setiap barang dan juga alatan dalam raja-raja yang kita ada sekarang ni cikgu. Okey, untuk wayar dulu. Untuk wayar ni kita nak gunakan dia untuk sambung kepada plug 3 pin tadi. Sebab itu wayar, cuma just wayar je kan. Betul. Nak sambung. Okey, untuk nombor 2 tu nama dia pita pengukur. Sebab kita nak apa? Sebab kita nak ukur bahan. Sebelum kita potong kena ukur dulu. Kita kena tahulah. Okey, B tu yang gambar seterusnya, yang tu lampu lah. Lampu apa? Lampu LED. Lampu LED. Yang keempat cikgu? Lampu fungsi dia untuk bagi cahaya lah. Okey, yang keempat ni, yang ni ialah sesi ukur L. Jadi fungsi ni kita nak mengukur ketepatan sudut. Sebab tu ada L. 90 darjah cikgu? Yes, 90 darjah. Kalau just nak ukur biasa, kita just boleh pakai pembaris besi biasa lah. Betul. Okey. Okey cikgu, terima kasih atas segala penjelasan dalam segmen ini. Sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Kita akan jumpa anda dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana.